Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusun dan dikarang oleh seorang ulama hadis yang terkenal, iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab faraid ataupun bab mawarith ataupun bab pusaka. Katanya wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ahraza al-walid aw al-walad fahuwa li'asabatihi man kan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibn Majah wa sahhahu Ibn al-Madini wa Ibn Abdul Barr. Maksudnya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta peninggalan apa pun yang dimiliki oleh seorang ayah atau seorang anak, maka diwarisi oleh ahli asabahnya, siapa pun dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnul Madini dan Imam Ibn Abdul Barr. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan pembahagian pusaka. Yang mana dalam hadis ni Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan kepada kita bahawasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta yang dimiliki oleh seorang ayah ataupun harta yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi seorang lelaki itu dia ada harta, lepas tu dia meninggal dunia. Ataupun seorang anak dia mempunyai harta, lepas tu dia meninggal dunia. Maka harta tu selepas daripada dia meninggal dunia untuk siapa? Dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta tersebut untuk asabahnya. Maksud dia untuk asabah, untuk ahli waris yang mengambil hartanya secara keseluruhan. Itu maksud asabah. Dia asabah ni gini mudah, yang lebih tepat perkataan asabah ni adalah ahli waris kepada si mati, yang kalau tidak ada ahli waris lain, dia ambil belaka harta tersebut. Kalau ada ahli waris yang lain, dia ambil baki daripada harta tersebut. Tapi dalam hadis ni, okey, sebelum daripada kita cerita, kita nak cerita siapa dulu? Asabah. Sebelum daripada ni kita pernah cerita tentang ahli waris kepada si mati. Yang mana kita sebut ahli waris kepada si mati semua sekali sebanyak 23 orang. Yang mana dalam 23 orang, 14 orang lelaki dan 9 orang perempuan. Itu kita sebut dah sebelum daripada ni. Okey, secara ringkasnya, asabah ini adalah kesemua ahli waris lelaki, melainkan orang je ahli waris lelaki yang tidak mengambil asabah. Yang pertamanya adalah suami, yang keduanya adalah adik-beradik lelaki seibu. Selain daripada suami dan selain daripada adik-beradik lelaki seibu, mereka adalah ahli waris asabah. Sebagai contoh, anak lelaki adalah asabah, ahli waris asabah. Sama juga cucu lelaki daripada anak lelaki, ayah kepada si mati, datuk sebelah ayah, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa, pok saudara seibu sebapa sebelah ayah, pok saudara sebapa sebelah ayah,
anak lelaki kepada pak saudara sebapa sebelah ayah, anak lelaki kepada pak saudara sebapa sebelah ayah. Jadi 12 orang ni adalah ahli waris ansabah. Maksud ahli waris ansabah pada asalnya adalah harta si mati saat itu dia dapat kalau sekiranya tak ada orang lain. Kalau ada orang lain, maka dia dapat hak yang berbaki daripada orang lain. Bagi kepada orang lain dulu, hak lebih daripada orang lain barulah dapat kepada dia. Okey, dalam hadis ni, kalau kita tengok dalam hadis ni, Rasul kata apa yang ditinggalkan oleh seorang ayah, maka harta dia boleh kepada semua sekali itu, boleh kepada asabah dia. Harta yang ditinggal oleh seorang anak, semua harta dia boleh kepada asabah dia. Baik, jadi seolah-olah selain daripada asabah tidak dapat harta ni. Mak bukan asabah, tak dapat harta ni. Seolah-olah tengok kepada hadis ni, nenek dia tidak bukan boleh asabah, maka tak dapat harta. Baik, jadi hak yang sebenarnya, harta ini dapat kepada asabah sekiranya tidak ada ahli waris fardu. Ni payah pula ni, ahli waris fardu kena urah pula sekali lagi. Sebelum ni kita urah banyak kali dah. Di ahli waris kepada si mati, ada ahli waris yang dapat kadar yang tertentu. Kadar yang telah ditetapkan. Kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ada 6 dalam Quran. Yang pertamanya separuh, 1/2. Yang keduanya 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Baik, ni dipanggil benda istilah, dalam istilah ulama nama dia fardu. Fardu maksudnya kadar itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, seorang anak perempuan dapat 1/2. Mak kalau si mati tak ada anak, dok ramai adik-beradik 1/3. Kalau si mati ada anak ataupun ramai adik-beradik, mak dapat 1/6. Okey, 1/3, 1/2, 1/6, 2/3, 1/4, 1/8, itu yang dinamakan sebagai fardu. Kadar yang telah ditetapkan. Baik. Jadi lepas daripada diberikan kepada ahli waris fardu, akan fardu mereka, hak yang masih lagi berbaki barulah dapat kepada ahli waris asabah. Okey, buat contoh mudah. Katakanlah seorang ni dia meninggal dunia, dia ada harta banyak tapi tak ada nak nikah. Ni sebagai contoh, tak ada nak nikah. Jadi secara kebetulan hak yang ada, contohnya lah, hak adanya ayah dia, mak dia. Ni contoh ayah dia, mak dia. Dua ni ada. Adik-beradik ramai lah, adik-beradik ramai. Bini tak ada lagi, anak tak ada lagi, cucu kau jauh sebab dia dah nikah. Mati muda lagi, umur 20, 25, tak ada nikah lagi mati. Baik, jadi siapa ahli waris dia? Ayah dia. Lepas tu mak dia. Baik, jadi kita kena bagi mak dulu. Sebab mak ni dia bukan asabah, dia adalah ahli waris fardu. Okey, mak dapat berapa? Ada anak, kita tengok adik-beradik dia ramai ke tak? Adik-beradik dia ramai ni maksudnya lebih daripada seorang ke tak? Maksudnya 2 orang ke atas ke tak adik-beradik dia? Cek-cek adik-beradik dia masih lagi hidup, ada 2 orang ataupun mungkin 3 orang ataupun mungkin 4 orang. Okey, kalau adik-beradik dia ramai, maka mak boleh 1/6. Okey, 1/6 bagi kepada mak. Dia hak baki lagi boleh ke asabah. Siapa asabah di sini? Ayah dia. Jadi hak baki daripada bahagian mak boleh kepada ayah dia. Adik-beradik tidak dapatlah sebab adik-beradik dihalang oleh ayah. Baik. Okey, itu contoh yang paling mudah. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi hadis ni Rasul kata apa yang ditinggal oleh ayah ataupun apa yang ditinggal oleh anak dapat kepada asabah. Hadis ini perlu ditafsirkan oleh hadis yang kita baca dah sebelum daripada ni. Yang mana kata Rasulullah, mana sebelum daripada ni, alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Jadi berilah harta pusaka itu, hak qada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berhak menerima. Hak baki barulah bagi kepada ahli waris lelaki yang paling dekat kepada si mati. Okey, selesai bab tu. Seterusnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab la yuba'u wa la yuhab. Rawahu al-Hakim min tariq asy-Syafi'i عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala itu adalah suatu pertalian yang kedudukannya sama dengan pertalian kerana keturunan. Tidak boleh dijual beli dan tidak boleh dihibahkan. Nak beri kepada orang tak boleh, nak jual beli tak boleh. Baik, apa maksud hadis ni? Hadis ni, kalau orang
hanya baca hadis ni, dia tidak tahu sejarah dulu, memang dia tak faham. Upah tuk capung toki tak faham. Nak ayat memang payah untuk faham hadis ni kalau sekiranya dia tidak faham bagaimana keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita tidak ada hamba. Di zaman Rasulullah ada hamba. Di zaman sebelum daripada Rasulullah, zaman selepas daripada Rasulullah masih lagi ada hamba. Baik, zaman kita tak ada hamba. Apabila penghulu memiliki seorang hamba, tiba-tiba penghulu tersebut memerdekakan hamba itu, maka hamba itu dengan penghulu masih lagi ada hubungan nisbah kepada hukum syarak, yang mana hubungan itu dinamakan sebagai wala'. Baik, faham Kita sebagai seorang ayah, apabila kita nikah dengan seorang perempuan, akhirnya perempuan tu dapat anak, maka budak yang dapat saat itu adalah anak kita. Apakah hubungan kita dengan dia? Hubungan kita dengan dia adalah nasab. Ada pertalian darah dengan kita. Okey, kita dengan anak kita, hubungan kita dengan dia adalah nasab. Manakala seorang tuang dengan hamba dia, apabila dia merdekakan hamba dia, maka di sana ada hubungan yang ditetapkan oleh syarak yang nama dia adalah wala'. Wala' ni adalah terjadi apabila seorang penghulu memerdekakan hamba. Dah benda wala'. Jadi apabila sebut kata wala' ni, bekas hamba saat itu dia daripada keluarga penghulu. Bekas hamba adalah daripada keluarga penghulu. Apabila hamba saat itu meninggal dunia, kalau tidak ada ahli waris dia, maka harta dia boleh kepada bekas penghulu dia. Sebab benda boleh kepada bekas penghulu dia? Sebab ada hubungan wala' di antara bekas hamba dengan penghulu. Baik, dengan bekas penghulu. Dalam hadis ni kata Rasul, al-wala luhmatun ka luhmatin nasab. Wala' ni adalah satu hubungan sebagaimana hubungan nasab. Sebagaimana apabila seorang yang hidup mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia, dia berhak menerima pusaka. Begitu juga apabila orang yang hidup mempunyai hubungan wala' dengan orang yang meninggal dunia, juga orang hidup tu berhak mendapat pusaka. Okey, itu maksud al-wala luhmatun ka luhmatin nasab. La yuba'u wa la yuhab, kata Rasulullah. Tidak boleh dijual wala' ni, dan tidak boleh diberikan. Wala' ni tidak boleh nak jual. Okey, katakanlah seorang tu merdekakan seorang hamba, maka dia memiliki wala' terhadap hamba tersebut. Adakah hubungan wala' di antara dia dengan hamba saat itu dia boleh jual? Okey, hamba aku merdeka dah, nak jual hamba tak boleh dah sebab merdeka dah. Tapi aku masih lagi memegang perkara yang dinamakan sebagai wala'. Mu nak beli tak wala' dengan aku? Jadi aku jual kamu, bayar aku, jadi kat lagi hubungan hamba dengan aku tak ada dah. Jadi dengan mu lah pula, tak boleh. Nak bagi saja pun tak boleh, nak jual pun tak boleh. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang hamba perempuan nama Barirah. Ada seorang hamba perempuan nama dia Barirah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha nak beli daripada tuang dia, sebab Aisyah nak merdekakan hamba. Jadi antara amalan yang besar pada zaman tersebut adalah memerdekakan hamba. Sahabat-sahabat yang mempunyai harta yang banyak, mereka beli hamba dan merdekakan hamba. Antara amalan yang amat dititik beratkan oleh agama kita adalah memerdekakan hamba. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha ada duit, ada harta sikit, dia pun nak beli Barirah, tujuan untuk memerdekakan Barirah. Baik, bagi Barirah ni radhiyallahu taala anha, dia orang baik. Barirah ni orang rajin. Barirah ni orang yang mempunyai akal yang cerdik. Maka bekas penghulu dia ataupun tuang-tuang dia telah mensyaratkan kepada Aisyah bahawasanya wala' bagi Barirah mereka memiliki. Okey, Aisyah nak beli, kami jual. Lagi Aisyah memerdekakan Barirah, sepatutnya wala' Barirah kepada Aisyah dimiliki oleh Aisyah. Tetapi tuang-tuang dia nak wala' saat itu kepada mereka. Nak jual kepada Aisyah Barirah. Lepas tu wala' Barirah lagi selepas daripada Aisyah memerdekakan Barirah, mereka nak. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah beli. Aisyah khabar kepada Rasulullah. Maka Rasulullah suruh Aisyah beli. Lepas tu Rasulullah suruh Aisyah memerdekakan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Rasulullah khabar, kenapakah ada di kalangan orang Islam mereka itu telah mensyaratkan perkara hak yang menyalahi apa hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi meletakkan syarat dalam jual beli tersebut adalah tidak dibolehkan seperti hak yang diletakkan oleh tuang kepada Barirah kepada Aisyah. Jadi bermakna apabila Aisyah membeli Barirah, Aisyah memerdekakan Barirah, maka walak bagi Barirah telah dimiliki oleh Aisyah, bukan daripada tuang dia, walaupun tuang dia telah mensyaratkan dalam jual beli. Kerana syarat yang menyalahi apa yang ditetapkan oleh syarat tidak diambil kira, tidak terpakai. Baik. Okey. Jadi kita fahamlah maksud dia al-wala luhmatun ka luhmatin nasab la yuba'u wa la yuhab. Hadis ini diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi daripada tariq Imam Asy-Syafi'i daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani daripada Abi Yusuf, Qadhi Abi Yusuf, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Namun Imam Baihaqi menghukum hadis ini sebagai hadis yang ada masalah. Walau bagaimanapun masih lagi ramai ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Apatah lagi hadis ini disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya wa an Abi Qilabah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Thabit akhrajahu Ahmad wal arba'ah siwa Abi Dawud wa sahhahu Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim wa u'illa bil irsal. Katanya daripada Abi Qilabah, daripada Sayyidina Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling pakar dalam ilmu faraid di antara kamu ialah Zaid bin Thabit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau, dan dikeluarkan oleh 4 orang ulama hadis selain daripada Imam Abu Daud, iaitu Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Namun ada sebahagian menilai hadis ini sebagai hadis yang terputus sanad. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Anas bin Malik menceritakan tentang perkataan Rasulullah, iaitu Rasulullah kata lagu mana, orang yang paling alim faraid di kalangan kamu adalah Zaid bin Thabit. Yang pertama sekali, hadis ini menunjuk kelebihan yang ada pada Zaid bin Thabit, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, daripada hadis ini juga kita dapat faham bahawasanya antara perkara yang dititik berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendalami ilmu faraid, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang paling alim ilmu faraid. Zaid bin Thabit ni siapa? Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat daripada puak Ansar. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, dia masih lagi kanak-kanak masa tu. Dia masih lagi kanak-kanak, umur dia lebih kurang dalam 11 tahun masa Rasulullah datang ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, dia masih lagi umur lebih kurang dalam 11 tahun. Tapi Zaid bin Thabit adalah budak yang cerdik. Budak yang cerdik. Dan dia pandai beberapa bahasa. Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ni banyak sebenarnya sumbangan dia. Sumbangan dia cukup banyak. Di zaman Rasulullah dia di antara penulis wahyu. Dan dia di antara sahabat yang ingat Al-Quranul Karim. Dia start daripada awal sampai ke akhir. Bukan semua sahabat Rasulullah ingat Quran start daripada awal sampai ke akhir. Ramai sahabat yang ingat, tapi masih ramai juga orang yang dah ingat Quran habis. Antara sahabat yang betul-betul ingat adalah Zaid bin Thabit. Sehingga kan di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, selepas daripada peperangan Yamamah, ramai daripada qurra' Quran, sahabat-sahabat yang ingat Quran gugur syahid dalam peperangan Yamamah lawan dengan tentera Musailimatul Kadzab. Tidak kurang daripada 70 orang qurra' Quran, yang menyebabkan Sayyidina Umar bimbang. Siapa kau yang akan ajar Quran untuk generasi akan datang? Sebab peperangan akan berlaku lagi lepas daripada ni. Peperangan dengan orang ni, peperangan dengan orang ni. Dan orang yang ada Quran dalam dada, Allah Ta'ala bagi keberanian kepada dia. Mereka berada di barisan hadapan. Maka biasanya dalam peperangan, orang yang duduk barisan hadapan, dia cepat gugur syahid. Dalam waqa'atul Yamamah, ramai yang gugur syahid, menyebabkan Sayyidina Umar bimbang. Siapa yang akan ajar Al-Quran untuk generasi akan datang? Sebab masih banyak lagi peperangan lepas daripada ni. Maka ketika itu Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar
untuk mengumpul Al-Quran. Tulis Al-Quran. Di zaman Rasul dia dah tulis. Tapi orang tulis sikit, aku tulis sikit. Tulis util Al-Quran seperti mana di zaman kita ni tidak ada lagi. Sebab kebanyakan sahabat benda ingat Al-Quran. Kerana pada ketika itu Allah Ta'ala bagi anugerah kepada mereka kuat ingatan. Baik. Ada mu tulis sikit, aku tulis sikit. Pada peringkat awal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak menerima. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Umar, "Kaifa taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana mu nak buat benda yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Maka kata Sayyidina Umar, "Demi Allah, benda ni adalah benda yang baik." Dipendekkan cerita, siapa beberapa kali Sayyidina Umar memberi cadangan, kabar. Lepas tu kabarlah benda ni molek. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terbuka hati untuk menerima perkara tersebut. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin ketika itu, sebagai pengganti Rasulullah, menerima cadangan Sayyidina Umar. Cuma kita nak bagi kepada siapa hak yang menjalankan, menggalaskan tugasan yang besar ni? Tengok-tengok di kalangan ramai-ramai sahabat, hak yang paling layak adalah Zaid bin Thabit. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bersetuju memberi tugasan yang besar ini kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit ingat Quran. Tapi hak yang dia akan tulis saat itu mesti hak yang pernah ditulis di hadapan Rasulullah serta hak yang ingat. Okey, itu di antara sumbangan Zaid bin Thabit. Begitu juga di zaman Sayyidina Uthman. Okey, kita nak cerita panjanglah. Dalam hadis ni Rasulullah menceritakan tentang kelebihan Zaid bin Thabit. Orang yang paling alim faraid di kalangan mereka itu, yakni di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Tapi bukanlah bermakna sahabat-sahabat lain tidak alim. Sahabat lain juga alim, tapi orang yang Rasul iktiraf adalah antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ya, sebenarnya hadis ni panjang. Hadis ni panjang. Kata Rasulullah, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa asdaquhum hayaan Uthman." Kata Rasulullah, orang yang umat aku yang paling kuat kasih sayang mengasihani terhadap umat aku adalah Abu Bakar. Abu Bakar, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perasaan rahmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang cukup hebat. Kasih sayang dia, kasih dia terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Sehingga kan Rasul kata, "Benda arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin." Orang yang paling kasih dari kalangan umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Tapi wa ashadduhum fi amrillah Umar. Orang yang paling tegas di kalangan umatku terhadap perintah Allah adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cukup tegas. Wa asdaquhum hayaan Uthman. Orang yang paling benar sikap malu di kalangan umatku adalah Sayyidina Uthman. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim di kalangan umat aku tentang perkara yang halal dan perkara yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Lepas tu wa afraduhum Zaid bin Thabit. Orang yang paling alim faraid di kalangan umat aku adalah Zaid bin Thabit. Wa likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat ada orang yang sangat-sangat amanah, dan orang yang paling amanah, orang yang sangat amanah di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik, jadi hadis ni yang pertama Rasul ingin menyatakan kepada kita tentang kelebihan yang ada pada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah orang yang alim dalam ilmu al-faraid. Baik, yang kedua kita dapat faham daripada hadis ini adalah apabila Rasulullah memuji Zaid bin Thabit dengan alim ilmu al-faraid, maka bermakna kita dapat faham bahawasanya antara perkara yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat faham daripada hadis ini adalah kita mesti juga kena mendalami ilmu al-faraid. Kalau sekiranya benda ni tidak comel, Rasulullah tidak akan memuji Zaid bin Thabit dengan ada perkara ini. Di dalam bab faraid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hukum hakam dalam bab faraid yang berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Di sana ada hukum hakam yang berlaku kesepakatan di kalangan sahabat ada. Dan di sana ada beberapa masalah yang berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Sahabat ni kata gini masalah ni, sahabat ni kata gini masalah ni, sahabat ni kata gini. Baik, Amba nak buat contoh lah, sebab kalau Amba buat contoh jadi kau pening takut. Okey, bolehlah Amba buat satu contoh je. Amba buat satu contoh sahaja. Baik, ni di antara benda yang berlaku khilaf.
Adakah datuk? Datuk ni ayah kepada ayah, dia mengambil tempat ayah ketika tak ada ayah 100%, ataupun dia mengambil tempat ayah hanya kebanyakan sahaja. Ini berlaku khilaf. Sebahagian daripada sahabat mengatakan ayah, datuk, dia mengambil tempat ayah 100%. Apabila ayah tak ada, dia mengambil tempat ayah. Apabila dia mengambil tempat ayah, maka sebagaimana ayah menghalang segala adik-beradik, datuk juga menghalang segala adik-beradik. Adik-beradik semua dihalang oleh ayah, datuk juga menghalang segala adik-beradik. Okey, ini pandangan sebahagian daripada sahabat. Sebahagian sahabat yang lain berpandangan bahawasanya datuk mengambil tempat ayah ketika ayah tak ada, tapi bukan 100%. Ada beberapa tempat datuk tidak mengambil tempat ayah. Antaranya adalah ayah menghalang adik-beradik, tapi datuk tidak menghalang adik-beradik. Datuk tidak menghalang adik-beradik si ibu sebapa dengan adik-beradik sebapa. Kerana martabat datuk dengan adik-beradik adalah sama. Dah mana pula martabat datuk dengan adik-beradik sama? Ni payah sikit payah sikit. Okey, gini, kita nak faham. Datuk nak sapa kepada si mati melalui siapa? Melalui ayah. Jambatan datuk kepada si mati melalui siapa? Melalui ayah. Adik-beradik sebapa? Jambatan dia kepada si mati melalui siapa? Melalui ayah. Boleh faham tak? Apakah hubungan di antara adik-beradik sebapa dengan si mati? Okey, dia adik-beradik sebapa. Maksudnya bapa yang sama. Jambatan dia melalui si mati melalui ayah. Okey, boleh faham? Datuk juga melalui ayah. Jadi datuk dengan adik-beradik satu martabat. Apabila satu martabat, tidak boleh menghalang di antara satu sama lain. Okey, ini pandangan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlaku khilaf di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa masalah dalam ilmu faraid. Baik. Tapi di sana ada hadis yang sahabat yang paling alim dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Walaupun ada sebahagian daripada sahabat mengetahui kelebihan yang ada pada Zaid bin Thabit melalui iktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap sahabat-sahabat yang lain yang mampu berijtihad, yang mampu mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, mereka tidak mengikut Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit berpandangan sedemikian. Abdullah bin Abbas kata, aku tidak berpandangan sedemikian sebab aku faham Quran dan aku faham hadis lain. Baik, begitu juga Sayyidina Umar kadang-kadang tidak sependapat dengan Zaid bin Thabit. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang lain tidak sependapat dengan Zaid bin Thabit dalam masalah tertentu. Walaupun Zaid bin Thabit mendapat pengiktirafan orang yang paling alim, bukanlah bermakna para sahabat yang lain tidak boleh menyalahi beliau. Kerana orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk memahami Quran dan hadis, tanggungjawab dia adalah mengeluarkan hukum melalui Quran dan hadis, mengikut apa yang dia faham. Baik. Jadi dalam hadis ini di antara kelebihan Zaid bin Thabit. Amun nak sebut lagi, mazhab Imam Syafi'i dalam bab faraid adalah mazhab Zaid bin Thabit. Mazhab Imam Syafi'i dalam bab faraid adalah mazhab Zaid bin Thabit. Baik. Kalau kita buka dalam kitab Matan Ar-Rahbiyah, dia setiap ilmu dia ada matan ataupun ada kitab asas. Setiap ilmu ada kitab asas. Apa maksudkan kitab asas ni? Kitab bahasa Arab. Yang biasa kalau penuntut ilmu, kitab asas ni mereka hafal. Antara kitab asas dalam ilmu faraid, nama kitab dia adalah Muqaddimah Ar-Rahbiyah yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahbi. Yang mana dalam kitab tersebut, Imam Ar-Rahbi ketika dia nak mengarang ilmu faraid, pada muqaddimah dia katakan, wa nas'alullaha lana al-i'anah fima tawakhayna min al-ibanah an madhhabil imam Zaid al-Faradi idh kana dhaka min ahammil gharadi. Dia sebut perkataan Zaid. Dia katakan, wa nas'alullaha lana al-i'anah, kami bermohon, kami meminta pertolongan kepada Allah untuk kami, fima tawakhayna min al-ibanah, pada apa yang kami maksudkan untuk menjelaskan madhhabil imam Zaid al-Faradi, tentang mazhab Zaid bin Thabit, hak yang alim ilmu faraid. Dalam bait yang berikutnya kata Imam Ar-Rahbi, wa anna Zaidan khusada mahalah fima habahu khatamur risalah, bahawasanya Zaid ni adalah dikhususkan secara yakin kerana disebut dalam hadis wa anna Zaidan khusada mahalah fima habahu khatamur risalah, pada perkara, pada hadis yang pernah Rasul beri kepada dia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelebihan beliau, min qawlihi fi fadlihi munabbiha
afradukum Zaidun wa nahika biha. Rasulullah menjelaskan kelebihan Zaid bin Thabit. Rasulullah memberi peringatan kepada kita tentang kelebihan Zaid bin Thabit. Orang yang paling alim di kalangan kamu tentang ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Dan wa nahika biha, dan cukup dah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencari bukti-bukti dan dalil-dalil yang lain. Maka kata Imam Ar-Rahbi, fakana aula bittiba'i tabi'in la siyama wa qad nahahu Syafi'i. Maka mazhab bin Zaid bin Thabit adalah yang mazhab yang paling utama diikuti oleh orang yang datang selepasnya. Apatah lagi Imam Syafi'i sama dengan pandangan Imam Zaid bin Thabit. Jadi kita mazhab Syafi'i dalam bab pusaka adalah mazhab Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Baik. Seterusnya babul wasaya. Okey, kita masuk dalam bab baru, iaitu bab pada menyatakan wasiat. Lepas daripada bab pusaka, kita nak masuk tentang bab wasiat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak sekali-kali layak dan patut seorang muslim, tidak sekali-kali layak, dan bukanlah perkara yang betul dan bukanlah perkara yang benar begini, tak layak begini, bahawa seorang muslim memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya menginap selama 2 malam. Jadi ada benda yang perlu dia berwasiat, sampai ke 2 malam tak wasiat lagi, maka hak ni bukan benda benar. Ini bukan benda betul. Bukan, tidak selayak orang Islam ada sikap sebegini. Baik. Melainkan wasiatnya itu wajib, telah tertulis di sisinya. Jadi kalau ada keinginan untuk berwasiat, janganlah dibiarkan sampai ke 2 malam masih lagi belum tertulis. Bahkan biarlah wasiat dia tertulis di sisinya. Baik. Okey, ini maksud daripada hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Ibn Daqiq al-Eid, ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau menyebut bahawasanya wasiat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah wasiat yang wajib. Maksud dia wasiat yang wajib, contoh, katakanlah seorang tu ada hutang dengan kawan dia. Dia ada hutang, tak kira lah banyak mana pun hutang, dia ada hutang. Yang mana ahli keluarga dia tak tahu seorang. Baik, maka menjadi kewajipan kepada dia, pesan kepada ahli keluarga dia, kalau dia mati, tak nak bayar hutang, tolong bayar hutang dia. Ini termasuk dalam wasiat yang wajib. Baik, dia kadang-kadang ahli keluarga tak tahu ada hutang. Ahli keluarga tak tahu ada hutang. Dia buat senyap je. Dia buat senyap, dia ingat dia segar tak apa. Segar lagi nampak dia tak tahu bahawasanya, dia tak tengok, dia perhati molek bahawasanya mati ni bukan kira sakit dan segar, bukan. Bukan kira tu, mati ni bukan kira sakit. Mati ni bukan kira tua. Kalau kira sakit, tak ada orang segar mati. Molek-molek ada orang segar mati. Kalau kira tua, tak ada orang muda mati. Ramai mana orang muda mati, ramai mana budak mati. Jadi ketika kita ada hutang dengan orang, dan hutang tu wajib kita kena bayar, maka kita kena pesan kepada ahli keluarga kita, sekiranya kita tidak sempat bayar hutang, supaya mereka itu bayar hutang kita setelah daripada kita meninggal dunia. Baik. Okey, itu dipanggil wasiat dia, wasiat yang wajib. Ya, okey, itu yang pertama. Di sana dipanggil ada pula wasiat yang sunat. Baik, nanti kita akan cerita wasiat yang sunat lepas daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah afa atasaddaqu bi thuluthi mali qala la qultu afa atasaddaqu bi shatrih qala la qultu afa atasaddaqu bi thuluthi qala
الثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثك إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه. Maksudnya adalah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah seorang daripada sahabat yang masyhur, antara sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang sahabat-sahabat yang mula-mula memeluk Islam, antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah daripada penduduk Mekah. Dia daripada penduduk Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat Rasulullah yang mustajab doa. Sa'ad bin Abi Waqqas ada kelebihan tersendiri. Antara kelebihannya adalah dia salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau dan beberapa orang ulama hadis yang lain daripada Abdurrahman bin Auf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar dalam syurga, wa Umaru fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah. Kata Rasulullah. Rasul kata Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga, lepas tu Talhah dalam syurga, Zubair bin Awam dalam syurga, Abdul Rahman bin Auf dalam syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam syurga, Sa'id bin Zaid dalam syurga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam syurga. Ni 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya lagu mana? Pada tahun Fathu Makkah, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang lebih tepatnya pada tahun Hajjatul Wada', bukan pada tahun Fathu Makkah, pada tahun Hajjatul Wada', dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana pada tahun Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Lepas daripada Rasul balik daripada haji tersebut, hanya beberapa tempoh saja Rasul wafat. Pada tahun Hajjatul Wada', antara sahabat yang menyertai mengerjakan haji bersama dengan Rasul ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi apabila sampai di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit teruk. Apabila Rasul dengar dia sakit teruk, Rasul pergi ziarah dia. Okey, ketika Rasul pergi ziarah dia, masa dia sakit teruk saat itu, ditanya Rasulullah. Dia khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku ni harta banyak, tapi anak aku anak puan seorang je. Aku harta banyak, anak aku anak puan seorang saja. Boleh tak aku nak bersedekah dengan 1/2 daripada hartaku? Boleh tak aku nak sedekah dengan 1/2 daripada hartaku? Bukan 1/2, 2/3. Tu hak yang betul. Ditanya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh tak aku nak bersedekah dengan 2/3 daripada hartaku? Oh, banyak nak sedekah 2/3, bukan sikit tau. Dia orang kaya, anak puan seorang je. Baik, maka dia minta izin daripada Rasulullah untuk bersedekah harta dia sebanyak 2/3. Dan sedekah kepada siapa? Sedekah fi sabilillah dah. Ikutlah kepada siapa pun, adalah hak yang dia inginkan tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bagi. Rasul kata tak boleh. Maka dia kata, kalau gitu Rasulullah, boleh tak afa atasaddaqu bi syatrih? Boleh tak aku nak bersedekah separuh daripada hartaku? Rasul kata tak boleh. Kalau gitu Rasulullah, boleh tak aku nak bersedekah dengan 1/3 daripada hartaku? Ketika dia sakit 1/3 daripada hartaku, sebab ingat nak mati dah ni, sakit berat dah ni. Baik, boleh tak aku nak bersedekah dengan 1/3? Kata Rasulullah, wa thuluth, 1/3 boleh. Tapi pun wa thuluthu kathir, 1/3 sebenarnya banyak. Maka daripada hadis ni, kata ulama, apabila kita telah sakit, maka tidak boleh lagi kita bersedekah harta kita lebih daripada 1/3. Ambil daripada hadis ni, apabila kita sakit, tidak sah sedekah kita lebih daripada 1/3 kalau kita sakit. Sebelum sakit, kita nak sedekah habis licin harta kita pun tak ada masalah. Sebagaimana Abu Bakar pernah bersedekah ke semua harta dia. Satu hari itu,
Sayyidina Umar duk mikir, aku ada harta banyak Jadi sebelum daripada ni kalah apa semua aku dengan Abu Bakar. Dalam bab ni kalah, dalam bab ni kalah, dalam bab ni kalah. Hari ni aku nak menang. Nak biar aku ni memenangi Abu Bakar. Banyak dia bawa harta banyak. Pergi jumpa dengan Rasulullah, ni harta aku banyak ni aku infak fi sabilillah. Ke Rasul tanya, wahai Umar, dah mu tinggal dia kepada keluargamu? Kata Umar, aku tinggal separuh lagi. Jadi separuh je aku sedekah, separuh lagi aku tinggal. Tiba-tiba mari Sayyidina Abu Bakar sedekah, harta dia banyak juga. Rasulullah, ni aku sedekah pada fi sabilillah. Lepas tu Rasul tanya, Abu Bakar, dah mu tinggal mana kepada keluargamu? Kata dia, aku tinggal dia Allah dan Rasulnya. Habis licin dia sedekah. Okey, ketika kita sihat, habis licin kita nak sedekah harta kita kepada orang, dibolehkan. Tapi dengan syarat. Dengan syaratnya adalah kita orang yang tawakal tinggi. Tawakal tinggi, kebergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Dan kita mampu untuk bekerja, memberi nafkah kepada diri kita dan orang yang berada di bawah tanggungan kita. Tapi kalau kita tawakal tak tinggi, lepas kat lagi sudah, ngukit sekali kat lagi. Okey, hal tu tidak digalakkan. Sama juga kalau kita tidak mampu untuk bekerja, juga tidak digalakkan. Ketika kita sihat, kita mampu lagi nak cari piti, dan tawakal kita tinggi, maka kalau kita nak sedekah dengan habis harta kita pada fi sabilillah, dibolehkan sebagaimana hak yang Abu Bakar buat. Tetapi apabila kita sakit, tak boleh dah. Baik, tidak boleh dah kita nak bersedekah dengan harta kita, melainkan hanya sekadar 1/3 ke bawah. Lebih daripada 1/3 tak boleh dah. Sebab apa? Sebab masa kita sakit, harta kita bukan jadi milik kita saja dah. Sudah. Benda terikat dengan ahli waris kita. Jadi sebahagian daripada harta kita telah menjadi milik kepada ahli waris kita. Baik, soalannya, kenapakah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu nak sedekah sampai ke 2/3 harta dia? Bukan sikit, banyak. Harta dia orang banyak piti, orang kaya orang banyak piti. Ini nak keluar banyak sampai 2/3. Sebab dia, yang pertama sekali dalam Al-Quran, antara keinginan orang yang meninggal dunia dihidupkan kembali untuk dia bersedekah. Fa as-saddaqah wa akum minas salihin. Siapa orang yang meninggal dunia, benda yang dia nak, apabila dia dibangkit semula, antara amalan dia bersedekah. Sebab dia melihat pahala sedekah memang cukup besar. Sebab itulah dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di kalangan kamu harta waris dia lebih disayang berbanding dengan harta dia? Siapa di kalangan kamu harta waris dia lebih disayang daripada harta dia? Maka kata sahabat, tidak ada di kalangan kami melainkan dia sayang harta dia berbanding dengan harta waris dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maluhu ma qaddam wa malu ma warithihi ma akhar. Harta dia sungguh adalah harta hak yang dia telah guna pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hak itulah hak yang akan kembali kepada dia di akhirat nanti. Manakala hak yang dia sipang, hak tu bukan harta dia, hak tu adalah harta waris dia. Jadi oleh kerana duk teringat yang pertama hak disebut dalam Quran tentang kelebihan bersedekah, maka akhirnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika sakit, hak yang dia mari mikir benda nak sedekah harta dia supaya ganjaran pahala dia boleh bawa sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul tidak mengizinkan. Rasul tidak mengizinkan untuk dia bersedekah 2/3 harta dia. Payah nak cari orang lagu ni. Memang payah nak cari. Payah nak cari siapa ke 2/3 harta nak bagi orang Melaka kan. Baik, memang payah. Tapi oleh kerana dia melihat kepada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa harta ni bersama dengan dia, maka dia nak bersedekah. Tapi ketika dia sakit, ada dah terikat dengan hukum. Tidak boleh dia bersedekah lebih daripada 1/3. Hanya sekadar hanya sekadar 1/3 ke bawah. Lebih daripada 1/3 tidak dibolehkan. Maka Rasulullah sebut sebab dia, kata Rasulullah, sesungguhnya mung meninggal ahli warismu dalam keadaan kaya, hal tu lebih baik daripada mu tinggal mereka itu dalam keadaan susah, mereka itu meminta-minta daripada manusia. Jadi mu sekarang ni, mu nak mati dah, mu tidak boleh kerja dah. Jadi mu akan tinggal ahli warismu. Jadi kalau mu ditinggal dia dalam keadaan kaya, hal tu lebih baik untuk dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ulama ambil daripada hadis ni juga. Ulama ambil daripada hadis ni juga bahawasanya orang yang sihat dia tidak boleh bersedekah dengan harta dia lebih daripada 1/3 yang diikatkan dengan kematian. Maksud dia, kita di sana sebenarnya pada asalnya sedekah ni masa kita hidup. Sedekah ni kita kena buat masa kita hidup. Mati-mati nak sedekah dah, habis dah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Apabila mati anak Adam, putus dah amalan dia. Pada asalnya begitu. Tetapi Allah Ta'ala telah memberi anugerah, telah bersedekah kepada kita. Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita untuk bersedekah 1/3 harta kita setelah daripada kita meninggal dunia, itu kita berwasiat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan ala hasanatikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah bersedekah kepada kamu dengan 1/3 harta kamu ketika kamu mati untuk menambah kebaikan kamu. Daripada asal nak sedekah tak boleh, dah kita mati. Tapi Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang kepada orang hidup bersedekah selepas daripada mati dengan cara berwasiat. Jadi kalau saya mati, harta saya sebanyak sekian-sekian, saya nak bagi kepada masjid, saya nak bagi kepada tahfiz ni, saya nak bagi kepada orang susah ni, saya nak bagi kepada orang ni, saya nak bagi kepada orang ni. Itu yang dinamakan sebagai wasiat. Jadi wasiat ni sebenarnya adalah pemberian kepada seseorang, kepada pihak yang lain yang diikatkan dengan kematian. Saya mati, barang ni bagi kepada orang tu. Itu dipanggil wasiat. Kalau bagi masih hidup, itu dipanggil, bukan panggil wasiat. Baik. Jadi ulama fiqh mengambil daripada hadis ini, orang yang ingin berwasiat, dia tidak boleh berwasiat lebih daripada 1/3. Lebih daripada 1/3 tidak sah. Dan salah berwasiat lebih daripada 1/3. Harta aku semua sekali kalau aku mati, wi kau orang ni belaka. Sebab anak aku seorang nak jaga aku masa aku sakit. Anak marah. Anak aku seorang nak jaga aku masa sakit. Jadi harta aku, wi ke masjid belaka. Ni pesang siap pakai lawyer lagi. Semuanya tidak sah. Kerana menyalahi apa hak yang digariskan oleh syarak. Lebih daripada 1/3. Baik. InsyaAllah kita sambung baliklah perbincangan hadis ini pada minggu-minggu akan datang. Sekiranya dipanjangkan umur, pada malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.